Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kepada aku untuk membacakan kepada kamu, wahai Ubay bin Ka'ab, iaitu surah Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab, iaitu surah Al-Bayyinah. Maka Ubay pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah Allah Ta'ala menyebut nama aku? Sebab Nabi kata, Allah perintahkan pada aku supaya baca surah Lam yakunil lazi ni kepada engkau, wahai Ubay. Dan Ubay tanya, betul ke, benar ke Allah Ta'ala menyebut namaku? Dan Nabi SAW menjawab, ya. Maka Ubay pun menangis. Ini antaralah tuan-tuan kelebihan bagi Ubay bin Ka'ab, iaitu Allah Ta'ala sendiri menyebut namanya, memerintahkan kepada Nabi untuk membaca surah Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Taala berikan kita kesempatan untuk kita sama-sama hadir dan duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini tuan-tuan membuktikan tanda keimanan kita pada Allah dan juga hari kiamat, dan juga sebagai satu tanda bukti kita hati kita terpaut kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan konsistennya kita hadir ke majlis-majlis ilmu, konsistennya kita menjaga solat-solat jamaah kita di masjid maupun surau, mudah-mudahan inilah yang akan menjadi penyelamat kepada kita bila mana kita menghadapi di hari mahsyar nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi ini tuan-tuan, kita akan sambung satu surah untuk kita sama-sama tadabbur, iaitu pada surah yang ke-98 dalam Quran, iaitu surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98 di dalam Al-Quran. Baik, surah Al-Bayyinah ini para ulama mengatakan ia adalah surah Madaniyah. Yang ini saya dah pernah sebut pada tuan-tuan beberapa kali dah, iaitu surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan kepada Nabi SAW selepas Nabi SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Apatah lagi surah ini tuan-tuan, pada ayat pertama Allah Ta'ala ada berbicara berkaitan tentang Ahlil Kitab, dan juga Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang golongan musyrikin, yang mana zaman Nabi SAW duduk di kota Madinah, maka pada zaman itulah Nabi SAW bergaul dengan orang Yahudi, orang Nasrani dan juga golongan-golongan musyrikin. Ayat ini kita boleh lihat nanti pada ayat yang pertama. Baik, sebelum kita masuk tadabbur surah Bayyinah, ada satu hadis tuan-tuan riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga daripada Imam Ahmad, ceritanya daripada Anas bin Malik. Dia berkata Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, dan Nabi bercakap dengan seorang sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kepada aku untuk membacakan kepada kamu, wahai Ubay bin Ka'ab, iaitu surah Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab, iaitu surah Al-Bayyinah. Maka Ubay pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah Allah Ta'ala menyebut nama aku?
Sebab Nabi kata, Allah perintahkan pada aku supaya baca surah Lam Yakunil Lazi ni kepada engkau wahai Ubay. Dan Ubay tanya, betul ke, benar ke Allah Ta'ala menyebut namaku? Dan Nabi SAW menjawab, ya. Maka Ubay pun menangis. Ini antaralah tuan-tuan kelebihan bagi Ubay bin Ka'ab, iaitu Allah Ta'ala sendiri menyebut namanya, memerintahkan kepada Nabi untuk membaca surah Al-Bayyinah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Cumanya daripada hadis ini tuan-tuan ada satu pengajaran, iaitu di sini Nabi menunjukkan kita satu isyarat bila Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk baca surah ini di hadapan Ubay bin Ka'ab, bermaksud menjadi satu sunnah kepada guru-guru yang mengajar khususnya ilmu Quran ataupun tajwid untuk membacakan terlebih dahulu ayat-ayat Allah Ta'ala sebelum pelajarnya membaca di hadapannya. Maknanya guru itulah yang kena menyebut, tunjukkan yang mana panjang, yang mana pendek, yang mana makhraj huruf yang tepat dan sebagainya, baru diikuti oleh pelajar tersebut. Yang ini adalah panduan, isyarat yang ditunjukkan oleh Nabi SAW melalui hadis ini. Ini antara salah satu hadis yang bercerita berkaitan tentang surah Al-Bayyinah. Jadi buat guru-guru yang mengajar Quran ataupun mengajar tajwid, jangan kita tunjuk gah kita minta pelajar kita baca dulu. Kamu baca dulu biar saya buat correction. Tidak. Sepatutnya guru yang mengajar Quran dan tajwid, dia ialah yang membaca terlebih dahulu. Dan menjadi sunnah untuk murid untuk perhatikan mulut guru tersebut, bagaimana bunyinya, bagaimana makhrajnya, barulah pelajar tersebut mengikuti apa yang ditunjukkan oleh guru tersebut. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada Ubay bin Ka'ab. Baik, kita masuk terus tuan-tuan pada surah Al-Bayyinah. Pada ayat pertama Allah Ta'ala menyebutkan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah ni tuan-tuan bermaksud bukti ataupun dalil, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut the clear proof, satu bukti yang sangat-sangat jelas. Okay? Dan di sini Allah Ta'ala akan sebutkan apakah yang dimaksudkan sebagai bukti yang jelas, apakah yang dimaksudkan sebagai dalil ataupun Al-Bayyinah. Jadi pada ayat pertama Allah Ta'ala menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, daripada kalangan ahlil kitab, wal musyrikin, dan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, munfakki, tidak akan berhenti daripada kekafirannya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka al-bayyinah, bukti-bukti yang nyata. Baik, tuan-tuan perhatikan kalimah kafaru, alladzina kafaru, iaitu orang-orang yang kafir. Ayat ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bahasa kita, bahasa Melayu, bila dikatakan sekian manusia, si fulan ini adalah Muslim, si fulan yang ini pula orang kafir, kita rasa panggilan kepada non-Muslim itu sebagai kafir adalah bahasa yang sangat kasar, betul? Kamu ni orang Muslim, kamu ni orang kafir. Orang kafir akan kata apa? Tak baiklah panggil saya ni kafir, bahasa tu kasar. Hakikatnya tuan-tuan, kalimah kafir, gelaran kafir kepada orang kafir adalah kalimah yang paling halus, paling lembut dan paling berlapik Allah panggil pada orang yang tak beriman pada dia. Paling berlapik. Sebab kalimah kafir dalam bahasa Arab, dia datang daripada root word dia, bahasa asal dia adalah kafara. Kafara ni bermaksud menutup, menghapus. Ataupun kafir ini dalam bahasa Arab bermaksud petani ataupun peladang. Kafir ni bukan maksud orang kafir. Kafir ni bermaksud petani ataupun peladang. Kufrun bermaksud ladang ataupun kebun. Jadinya sifat petani ni tuan-tuan, iaitu dia ni menghambus tanah, menanam benih untuk menumbuhkan sebatang pokok.
Jadinya Allah Ta'ala nak bagi tahu orang kafir ni adalah orang yang mengambus dadanya, menutup dadanya daripada terima hidayah dan kebenaran daripada Allah Ta'ala. Ini bahasa yang paling lembut nak bagi tahu orang yang tak beriman kepadanya adalah orang yang menutup dadanya daripada terima kebenaran. Kalaulah kita kata panggilan kafir ini kasar, ertinya tuan-tuan, Quran ni kasarlah bahasanya. Tapi itulah panggilan yang paling lembut. Sebab itu orang kata kalau janganlah panggil kami kafir, panggillah non-Muslim ataupun panggilan not yet Muslim, dia kata. Itu bahasa kita lah. Tapi kalau dari sudut bahasa yang Allah Ta'ala guna, itulah kalimah yang paling lembut. Cumanya kalau dalam bahasa kita tuan-tuan, kalau di utara tu nampak lagi kasar lah kan. Kapiak dia tu. Itu memang sungguh lah, kita dengar pun sakit kita dengar. Tapi itulah Allah Ta'ala nak menyebutkan panggilan inilah panggilan yang paling halus dan inilah panggilan yang paling lembut untuk diberikan gelaran kepada orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala sebagai satu simbolik. Orang yang menutup dadanya, mengambus dadanya daripada kebenaran untuk beriman kepada Allah, itulah golongan-golongan kafir. Siapa golongan kafir yang Allah Ta'ala nak tujukan ayat ni tuan-tuan? Iaitu kata Allah, min ahlil kitab, iaitu golongan-golongan ahli kitab. Ahli kitab di sini tuan-tuan terbahagi kepada dua. Pertama, iaitu golongan Yahudi yang duduk di Madinah daripada tiga bangsa, tiga kabilah, iaitu Bani Quraizah, Bani Nadir dan juga Bani Qainuqa. Ini tiga Yahudi terbesar dekat kota Madinah. Mereka adalah golongan majoriti yang berada di Madinah. Dan yang kedua iaitu orang Nasrani, Kristian. Yahudi kitabnya adalah kitab Taurat. Tuhan nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Manakala Nasrani pula tuan-tuan, kitabnya adalah kitab Injil dan nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Kita panggil mereka ni adalah agama Samawi ataupun Ahlul Kitab. Dia ada kitab dia. Okey, agama langit. Baik. Kemudian golongan kedua daripada orang kafir ini iaitu Allah Ta'ala sebut golongan wal musyrikin, iaitu orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Musyrikin ni beza dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab iaitu agama yang ada kitab-kitab yang terdahulu. Musyrikin dia tak ada kitab. Mereka adalah golongan yang menyembah berhala ataupun yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Antara yang di sini tuan-tuan yang disebutkan oleh ulama tafsir, wal musyrikin di sini merujuk kepada golongan kafir Quraisy ataupun orang Arab yang menyembah berhala pada zaman Nabi, termasuk juga golongan-golongan Majusi yang menyembah api. Itu golongan musyrikin. Maknanya daripada golongan kafirin, golongan orang yang tak beriman pada Allah ni, dipecahkan lagi kategori mereka. Orang yang ahli kitab dan juga golongan yang menyembah berhala dan juga menyembah api. Kata Allah, golongan ini munfakki, iaitu mereka takkan berhenti daripada kafir kepada Allah, tidak akan berhenti daripada syirik kepada Allah, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka satu dalil, satu bukti nyata yang mengatakan ini adalah daripada Tuhan. Apakah al-bayyinah? Bukti itu tuan-tuan, tengok pada ayat kedua. Allah Ta'ala kata al-bayyinah itu ada dua. Pertama iaitu rasulun minallah, iaitu Rasulullah itu sendiri. Nabi itu adalah bukti sebagai satu bayyinah. Ya, dan yang kedua kata Allah, yatlu suhufan mutahhara, yang mana Rasulullah itu membaca suhufan mutahhara. Suhuf itu bermaksud lembaran-lembaran, mutahhara bermaksud lembaran yang suci, merujuk kepada Al-Quran. Maknanya bayyinah ada dua, satu Rasulullah, satu lagi adalah Al-Quran. Mesej iaitu Al-Quran, messenger adalah Nabi SAW. Dua-dua ni adalah bukti. Quran memberi maksud kepada teori dan Rasulullah adalah merujuk kepada praktikalnya. Dua-dua ni adalah bukti, dalil yang paling nyata dan jelas. Inilah bayyinah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut Quran itu sebagai mutahhara?
Quran yang suci, lembaran yang suci. Mutahharah di situ bermaksud Quran ini dia suci daripada keraguan. Okey, suci daripada keraguan. Suci daripada perkara-perkara syubhat. Suci daripada perkara-perkara yang karut marut. Suci daripada campur tangan daripada makhluk, sama ada malaikat, sama ada nabi, sama ada daripada kalangan para sahabat. Quran suci daripada campur tangan tersebut. Berbeza dengan kitab Injil dan berbeza dengan kitab Taurat. Yang mana dua kitab terdahulu yang diimani oleh orang Yahudi dan Nasrani, kitab itu dah ada campur tangan daripada makhluk, daripada manusia. Tapi tidak pada Quran. Allah Ta'ala beri jaminan ini adalah suhufan mutahhara, satu kitab yang suci sampai bila-bila. Tonton tengoklah, Quran ini 1400 dah turun dah pada zaman Nabi SAW. Sampai ke hari ini tuan-tuan, tidak ada satu pun manusia yang berjaya keluarkan kelemahan daripada Al-Quran, walaupun satu huruf, walaupun satu kalimah, tidak ada. Bukan kita nak bermegah-megah, oh Quran inilah yang paling suci. Hakikatnya kita pun tak baca Quran tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu ini satu jaminan, garanti daripada Allah. Ini kitab yang paling suci. Tidak ada satu pun campur tangan daripada manusia, dan dia suci daripada mana-mana keraguan, dari mana-mana cerita dongeng ataupun karut marut yang dibawa oleh manusia. Tidak ada satu pun. Contoh, satu contoh daripada Quran yang nak menunjukkan Quran ini suci daripada perkara-perkara yang dusta. Yang contoh ini saya dah pernah sebut pada tuan-tuan. Paling mudah kita nak lihat tuan-tuan, iaitu pada surah Al-Masad, surah yang Allah Ta'ala turunkan kepada pakcik Nabi yang bernama Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Ayat ketiga surah Al-Masad ni, Allah Ta'ala berikan satu cop kepada Abu Lahab. Kata Allah Ta'ala, sayasla naran dhata lahab. Abu Lahab ni akan dimasukkan, dibakar di dalam api neraka yang menyala-nyala. Maknanya kata Allah, Abu Lahab adalah ahli neraka. Ayat ketiga surah Al-Masad kata Allah, Abu Lahab ni adalah ahli neraka. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat tu tuan-tuan, seolah-olahnya Allah Ta'ala nak bagi tahu Abu Lahab adalah ahli neraka. Saya pernah sebut pada tuan-tuan, cara yang paling mudah untuk Abu Lahab hancurkan Nabi dan Islam, paling mudah, iaitu dengan cara masuk Islam. Itu cara paling mudah. Kalau Abu Lahab masuk di Islam tuan-tuan, automatik Quran akan timbul keraguan. Dia ni jaminan Allah adalah sebagai ahli neraka, tiba-tiba masuk Islam. Masuk Islam jadi sahabat Nabi, takkanlah dia ni ahli neraka. Tapi hakikatnya itulah bukti mukjizat Quran, yang mana Abu Lahab tuan-tuan, daripada turun surah itu sampailah Abu Lahab ni mati, tempohnya 10 tahun, tak pernah terlintas di fikiran Abu Lahab untuk masuk Islam. Sekalipun nak jadi munafik, tak terfikir. Ini menjadi bukti Quran ini betul-betul nyata dan jelas. Dia terhindar, suci daripada mana-mana perkara-perkara khurafat, mana-mana pendustaan, mana-mana karut-marut ataupun dongengan-dongengan manusia. Ini salah satu bukti. Dan sebenarnya saya sebut pada tuan-tuan, wahyu yang pertama turun pada Nabi SAW adalah Iqra, surah Al-Alaq. Manakala surah yang pertama yang Allah Ta'ala sebutkan, letakkan di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Baqarah. Kenapa Allah Ta'ala tak letakkan surah Iqra, Al-Alaq itu pada surah yang pertama dalam Quran? Kenapa diletakkan pada juzuk yang ke-30 pula? Sedangkan itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW. Antara yang disebutkan oleh para ulama, macam mana Quran ini disusunkan oleh Allah Ta'ala, surah-surah ini disusun oleh Allah Ta'ala, iaitu Quran ini Allah Ta'ala sebut, kata Allah Ta'ala, Quran dah diturunkan secara menyeluruh, 30 juzuk daripada Allah Ta'ala kepada daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, langit bumi ini Allah Ta'ala dah turunkan dah.
satu Quran lengkap daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya anzalnahu, kami turunkan Quran sedebuk 30 juzuk daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, komplit dah. Daripada Baitul Izzah kepada Nabi, di situ turunnya secara berperingkat selama 23 tahun. Jadinya tuan-tuan, macam mana Nabi tahu susunan Quran? Iaitu setiap malam-malam Ramadan Nabi akan tadarus dengan Jibril, yang mana Jibril baca daripada surah yang pertama sampailah surah yang ke-114. Ini susunan-susunan yang Allah Ta'ala dah susun daripada sejak azali lagi. Maka disitulah baru Nabi tahu Quran yang bertaburan sekitar Mekah Madinah ini susunannya sekian, sekian dan sekian. Tuan-tuan perhatikan, pada surah Al-Baqarah sahaja, surah itu ayat-ayatnya diturunkan secara bertaburan, tak mengikut turutan. Tapi tiba-tiba ini surah yang ayat pertama sampai 10, ayat ini daripada 11 sampai 20, yang ini sekian disusun. Macam mana Nabi tahu? Iaitu melalui tadarus Nabi dengan Jibril AS. Kalaulah ada orang mengatakan yang menyusun Quran ini adalah Jibril, yang menyusun Quran ini adalah Nabi, yang menyusun Quran ini adalah sahabat, ia adalah pemahaman yang salah. Okey? Sebab Quran tidak ada campur tangan daripada mana-mana manusia. Dia jelas daripada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang kedua. Al-Bayyinah di sini adalah Nabi SAW, dan yang kedua adalah Al-Quran. Ataupun kita sebut sebagai yang Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan menyesatkan kamu sampai bila-bila, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini antaranya. Okey, memberi maksud yang sama. Baik, yang ketiga, kata Allah Ta'ala, fiha kutubun qayyimah, yang mana di dalam Quran itu kutubun tu maksudnya isi kandungannya, isi kandungan Quran, sama ada dari sudut peraturannya, sama ada dari sudut pengisiannya, dia berbentuk qayyimah, iaitu lurus untuk memberi kebaikan kepada manusia di dunia dan juga di akhirat. Maknanya Quran ini adalah satu Quran yang sangat-sangat lurus, sangat-sangat adil. Dia tidak ada sedikit pun kesalahan, walaupun satu kalimah, walaupun satu satu huruf. Itu namanya qayyimah. Quran ini betul-betul jelas, dan ini dibuktikan sudah ribuan tahun. Tidak ada satu pun kelemahan yang berjaya dibuktikan daripada Al-Quran. Okey, Allah Ta'ala sebut fiha kutubun qayyimah. Dan lebih hebat lagi tuan-tuan, bila Quran ni diturunkan kepada Nabi SAW dan Nabi bacakan kepada orang yang hidup zaman Nabi ni, daripada zaman Nabi sampai ke zaman kita, Allah Ta'ala sebut apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Yang mana mereka ni daripada kalangan ahli kitab berpecah-pecah, bergaduh-gaduh, bahkan bermusuh-musuhan di antara mereka. Nasrani bergaduh, Yahudi bergaduh di antara mereka setelah turunnya Quran. Sebab apa? Sebab sebahagiannya beriman kepada Allah, sebahagiannya masih lagi kekal dengan kepercayaan mereka sendiri. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, Quran daripada zaman Nabi sampailah ke zaman hari ini, sampailah ke akhir zaman, Quran takkan berubah walaupun satu huruf. Yang berubah siapa? Manusia yang membacanya. Yang inilah satu mukjizat daripada Quran. Quran tak berubah, yang berubah manusia yang membacanya. Kalau buku yang ditulis oleh manusia, tuan-tuan, tulislah paling sempurna sekalipun, cukup tahun, cukup zaman, tuan-tuan, dia mesti ada update dia. Dia ada version 1, dia mesti ada version 2, dia mesti ada update dia, sebab ilmunya tak menjangkaui. Tapi tidak pada Al-Quran. Dari sudut ilmu akidahnya, dari sudut ilmu sainsnya, dari sudut ilmu bahasanya, Quran menjangkaui zamannya. Dia akan relevan sampai bila-bila. Itu bezanya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut fiha kutubun qayyimah. Ini kitab yang sangat-sangat lurus, paling adil, dan dia tidak ada kesalahan walaupun satu kalimah, walaupun satu huruf. Baik,
Pada ayat yang keempat tuan-tuan, bila mana Allah Ta'ala kata apa, dalam kalangan orang-orang ahli kitab. Ayat ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ayat pertama, Allah Ta'ala kata orang kafir adalah ahli kitab dan juga musyrikin. Tapi pada ayat yang keempat, Allah Ta'ala buang kalimah musyrikin, Allah Ta'ala sebut ahli kitab. Iaitu bila Quran turun, ahli kitab ni dia akan berpecah-pecah. Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalaulah ahlul kitab pun berpecah-pecah setelah turunnya Quran, orang musyrik yang tak ada kitab suci lebih lagi daripada itu mereka berbalah. Sebab apa? Quran qayyimah. Dia bukan sekadar memberi petunjuk, tapi Quran ni dia menyentuh hati dan juga akal manusia. Siapa yang baca Quran dengan hati yang terbuka, dia mesti mendapat hidayah dan dia mesti mendapat satu ilmu daripada Allah Ta'ala. Dia akan membuka, menyentuh hati manusia. Manusia akan mula berfikir, betul juga apa yang disebutkan dalam Quran. Mesti. Itu antara sifat Al-Quran. Okey? Dia adalah huda. Allah Ta'ala kata apa? Tanzilul kitab. Quran ini diturunkan. Tujuan dia ada dua. Pertama, la raiba fi. Dia akan menghilangkan segala keraguan manusia. Apa masalah kita dalam hidup ni tuan-tuan? Apa yang kita pertikaikan? Apa yang kita persoalkan? Quran menjadi jawapan, solution. La raiba fi, hilangkan keraguan. Dan lebih hebat lagi, Quran topak pula kelemahan itu. Kata Allah, hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk pula bagi orang yang bertakwa. Sudahlah menghilangkan keraguan, bahkan menjadi petunjuk. Ini kelebihan Al-Quran. Okey. Jadinya tuan-tuan, pada ayat keempat kata Allah, orang-orang ahlul kitab ini, bila diturunnya Al-Quran pada mereka, antara mereka bertelagah, antara mereka bermusuhan, antara mereka goyang pendirian dia. Sebab bila baca Quran, dia tahu Quran adalah kitab yang paling sempurna. Quran dan juga Nabi SAW ni adalah bukti yang paling jelas daripada Tuhan. Sebagai satu contoh tuan-tuan, kalau kita baca dalam satu kitab, namanya kitab Al-Khulafatul Wafa. Kitab ni tuan-tuan, dia cerita tentang Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa balik daripada ibadah haji bersama dengan pengikut-pengikut Nabi Musa ni tuan-tuan, sampai on the way Nabi Musa nak pulang ke kampung halaman mereka, Nabi Musa ni sampai di kawasan Yathrib, di kawasan Madinah hari ini. Bila sampai di situ, Nabi Musa kata apa pada pengikut dia? Di sinilah akan munculnya Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab Taurat. Majoriti pengikut Nabi Musa yang buat ibadah haji dengan Nabi Musa tuan-tuan mengambil keputusan untuk tinggal di Yathrib semata-mata untuk menantikan Nabi akhir zaman. Itulah golongan-golongan Yahudi. Sebab itu saya kata tadi, orang Madinah, orang tempatan dia bukan Aus, bukan Khazraj. Orang tempatan mereka adalah Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Tiga-tiga Bani ini adalah Bani Yahudi yang terbesar di kota Madinah. Orang asalnya tuan-tuan memang beriman dengan Nabi akhir zaman. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis yang sahih, masa kelahiran Nabi SAW tuan-tuan, hanya ada dua sahaja dalil ataupun hadis yang sahih berkaitan dengan kelahiran Nabi. Pertama iaitu Aminah ibu Nabi SAW menyebutkan ketika Nabi SAW lahir daripada rahim ibunya, kata Aminah, keluar cahaya daripada rahimku sehingga menerangi seluruh Syam. Itu hadis sahih. Yang kedua iaitu berkaitan tentang satu cerita, hadisnya ada sahih, iaitu orang Yahudi yang duduk di Yathrib ni tuan-tuan, pada malam kelahiran Nabi ni, orang Yahudi yang duduk di Yathrib nampak tanda-tanda munculnya kelahiran Nabi akhir zaman, iaitu melalui alamat bintang di langit. Ini pun hadis sahih. Okey, maknanya mereka tahu dah muncul dah Nabi akhir zaman. Cumanya bila Nabi sampai kota Madinah, mereka menentang dan menolak dakwah Nabi SAW. Dan itu direkodkan oleh isteri Nabi daripada kalangan Yahudi. Nabi ada 11 orang isteri. Salah seorang daripadanya adalah orang Yahudi, iaitu Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Bapa dia adalah pembesar Yahudi yang duduk di Madinah. Kata Safiyah, masa Nabi SAW sampai ke Kuba dan on the way nak pergi ke Madinah, ayah dia yang bernama Huyai bin Akhtab ni memerhatikan Nabi SAW daripada jauh. Dan dia pulang ke rumahnya, dia kata apa?
kita sekali-kali tidak akan menerima kedatangan Muhammad sebagai Rasul dan sebagai pemimpin. Sedangkan di antara mereka tuan-tuan yang duduk di Madinah, orang-orang Yahudi ni mengikat perjanjian dengan Nabi yang disebut sebagai Piagam Madinah. Apa-apa peraturan, dan mereka setuju Nabi menjadi pemimpin mereka di Madinah. Tapi kata Safiyah binti Huyai, iaitu kalangan orang Yahudi, mereka tak pernah redha dengan kehadiran Nabi sebagai Rasul yang terakhir. Maknanya kat sini menjadi bukti, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir daripada ahli kitab dan juga musyrik, dia tidak akan meninggalkan kekafiran dia sehinggalah datang bukti. Bahkan kata Allah, dah datang bukti pun mereka tak boleh terima lagi. Itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang keempat ni tuan-tuan, bukan nak cerita sekadar ahli kitab Yahudi dengan Nasrani ni bila nampak Nabi SAW, bila turunnya Quran, dia faham apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala melalui Quran dan Nabi SAW. Bukan sekadar dia ni tolak dakwah Nabi, bukan sekadar mereka saja tolak kebenaran, tapi ayat ini juga merujuk kepada kita sebagai orang Islam, iaitu Allah Ta'ala nak memberikan satu penekanan, iaitu jangan sampai kita mengikuti jalan-jalan orang Yahudi dan Nasrani yang taksub kepada pegangan agama mereka, pendirian mereka, sampai mereka menafikan kebenaran. Ataupun kita sebagai orang Islam, jangan kamu taksub kepada kumpulan-kumpulan kamu, pegangan-pegangan kamu. Kalau dah dibentangkan kebenaran depan kita melalui Quran dan melalui sunnah, taksublah kepada kebenaran. Jangan taksub kepada kumpulan-kumpulan dan pegangan-pegangan kita. Kita pegang dan kita percaya. Bila didatangkan ilmu kepada kita, didatangkan pengetahuan kepada kita melalui Quran dan sunnah, pegang dan taksub kepada Quran dan sunnah, bukan taksub kepada kepercayaan dan pegangan kita. Ini antara yang Allah Ta'ala nak sebutkan. Sebab degilnya Yahudi dengan Nasrani ni daripada terima kebenaran kerana mereka taksub dengan apa yang mereka percaya dalam agama-agama mereka. Sedangkan dah menjadi bayinah, bukti dah melalui Nabi dan melalui Quran, sebenarnya apa yang mereka percaya itu telah menyalahi. Dan Allah Ta'ala sebut pada ayat kelima, yang mana Allah Ta'ala nak bagi tahu yang ajaran dalam Quran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW bukanlah ajaran yang bercanggah, berpecah daripada ajaran daripada kitab Injil dan juga kitab Taurat. Tidak. Tetapi dia adalah ajaran yang menyempurnakan ajaran daripada kitab Injil dan juga kitab Taurat. Apa Allah Ta'ala sebut ayat kelima? Kata Allah, wa ma umiru, padahal tidak diperintahkan kepada mereka illa kecuali liya'budullah, untuk memperhambakan diri kepada Allah, ataupun jangan syirik kepada Allah. Artinya jangan syirik kepada Allah ni memang ada disebutkan dalam kitab Injil, kitab Taurat, dan disambung perintah itu di dalam Al-Quran. Pertama kata Allah, jangan syirik kepada aku. Kedua, mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mukhlisin dekat sini tuan-tuan, iaitu melaksanakan ibadah dengan ikhlas ataupun dengan lurus, dengan murni, tanpa ada campur bau dengan perkara-perkara bid'ah. Jangan ada campur bau dengan pengaruh-pengaruh yang selain daripada ajaran agama kita. Amalkan syariat agama ni tuan-tuan, iaitu berlandaskan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Sekarang tengah sibuk tuan-tuan isu makrifat tak makrifat kan. Jangan duk campur benda-benda perkara-perkara yang seperti ini. Mukhlisina lahuddin, kamu jangan syirik pada Allah dan kamu amalkan syariat agama ni seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu pegangan dia. Ketiga, kata Allah Ta'ala, hunafa. Hunafa ni tuan-tuan, dia adalah jamak kepada kalimah hanif. Hanif ni bermaksud condong, cenderung kepada kebaikan. Maknanya daripada kitab Injil, kitab Taurat sampai kepada Quran, tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah, iaitu orang yang cenderung taksub kepada kebenaran. Baik, saya baca dalam tafsir Al-Azhar tuan-tuan,
Buya Hamka dia bagi satu contoh yang saya rasa mudah nak faham. Kata Buya Hamka, kalau kita tengok kompas, dia ada jarum dia. Kompas ni tuan-tuan letaklah di mana-mana, atas meja, bawah meja, dalam laci, atas kerusi, atas motor. Jarum tu tetap condong ke arah utara, dia tidak akan berubah. Macam itulah hunafa, orang-orang yang beriman kepada Allah. Letaklah kedudukannya di mana sekalipun orang Islam ni ataupun orang yang beriman pada Allah, dia mesti condong kepada kebenaran. Dia bukan condong kepada organisasi, bukan condong kepada kumpulan-kumpulan tertentu, tetapi dia mesti condong dan taksub kepada kebenaran. Ini ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut yang ada dalam ajaran Injil, ajaran Taurat dan dalam juga ajaran Quran. Dan Allah Ta'ala sebut keempat, wa yuqimus salat, iaitu dirikan salat. Dan yang kelima, wa yu'tuz zakat, dan tunaikan zakat. Dirikan salat di sini tuan-tuan, sama ada dia memberi maksud secara literal, iaitu dirikan salat dan tunaikan zakat, dan juga memberi maksud dirikan salat di sini bermaksud iaitu jaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Dan tunaikan zakat memberi maksud jaga hubungan kita dengan manusia, iaitu hablum minan nas. Maknanya 5 perkara yang Allah Ta'ala terangkan, liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa yuqimus salat yu'tuz zakat. 5 perkara ni ajaran yang memang diajarkan dalam kitab Injil, kitab Taurat dan juga Al-Quran. Yang mana Quran dia tak menyelisih ajaran Injil dan Taurat, tetapi dia menyempurnakan ajaran Injil dan juga ajaran Taurat. Yang ini kata Allah, wa dzalika dinul qayyimah. Inilah ajaran lurus daripada Tuhan kamu. Bagi ahli kitab yang mengkaji Injil dan Taurat, tuan-tuan, dia percaya ayat ini tak menyalahi apa yang diajarkan dalam Injil dan Taurat. Itulah yang dibawa bayinah di dalam Quran dan melalui Nabi SAW. Okey? Baik. Ayat yang ke-6, tuan-tuan. Masya Allah, kita dah 7.30. Saya last sekali, tuan-tuan, saya berhenti kat sini je. Yang ke-6 kata Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, daripada kalangan ahlil kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, orang-orang yang menyembah berhala dan menyembah api, fi nari jahannam, bagi mereka yang degil dan ingkar, dah diturunkan bayinah, bukti kepada mereka, tetap menolak agama Allah, menolak Nabi. Kata Allah, nari jahannam, dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Bahkan khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Dan Allah Ta'ala sebut ayat tu, ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, mereka lah golongan sejahat-jahat makhluk. Kenapa Allah Ta'ala kata mereka ni sejahat-jahat makhluk, tuan-tuan? Ayat ni, tuan-tuan, adalah satu ayat yang sangat-sangat relevan. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu ahli kitab ataupun orang yang tak beriman pada Allah ni dah diturunkan bukti melalui Quran dan Nabi SAW. Dia adalah sejahat-jahat makhluk. Sebabnya, tuan-tuan, mereka mengkaji Quran dan mengkaji sirah Nabi bukan untuk mereka masuk Islam, tidak, tetapi adalah menjadi hujah mereka untuk lawan Islam. Tuan-tuan pernah dengar tak orientalis ataupun orang yang menentang Islam keluarkan pandangan-pandangan mereka, Muhammad adalah lelaki yang dipenuhi dengan nafsu syahwat kerana kahwin dengan 11 wanita. Orang lain kahwin 4 dia sampai 11. Macam mana mereka tahu, tuan-tuan? Sudah tentu kerana mereka kaji Quran dan juga hadis. Betul? Bahkan mereka tuduh juga Muhammad adalah ketua penyamun. Dia kata Nabi adalah ketua penyamun. Sebab apa? Setiap kali bila orang Quraisy buat perjalanan untuk berniaga ke Syam dan ke Yaman, Nabi akan buat roadblock. Nabi akan halang mereka dan rampas harta perniagaan orang-orang Quraisy. Macam mana mereka tahu cerita ni? Sudah tentu kerana mereka mengkaji hadis dan juga mengkaji Quran. Mereka kaji bukan kerana agama, bukan nak masuk Islam. Mereka kaji adalah kerana untuk menyalahi, menjadi hujah mereka melawan Islam. Sedangkan kalau kita baca sirah, tuan-tuan, Nabi bukan buat roadblock tu untuk jadi penyamun. Hakikatnya harta yang dibawa oleh Quraisy berniaga ke Syam ni adalah harta orang Islam yang ditinggalkan ketika mereka hijrah. Orang Islam hijrah ke Madinah, kekayaan yang mereka perolehi di Mekah mereka tinggalkan, tak bawa.
Jadi harta tu dirampas oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal jadikan sebagai harta dagangan mereka. Jadi Nabi buat roadblock adalah untuk ambil harta orang Islam, bukan Nabi nak menyambut. Kalau kita betul-betul mempelajari sirah dan memahami dari sudut yang benar. Sebab itu kita tengok macam mana orang yang bukan Islam dia boleh pengaruh orang Islam untuk terima ajaran mereka. Sebab apa? Sebab mereka gunakan hujah agama kita sebagai hujah dia. Antara yang dia kata apa? Kalau benar Rasul kamu adalah Rasul yang benar, kenapa hadis kamu cerita tentang Nabi Isa akan turun pada akhir zaman? Kenapa tak Nabi SAW turun? Kenapa Nabi Isa turun? Itu menjadi bukti Isa adalah Nabi yang benar, Muhammad bukan Nabi. Ini kalau tuan-tuan duduk bergaul dengan orang-orang yang bukan Islam, yang memang dia ajar untuk berhujah dengan orang Islam, tuan-tuan tengok dia kaji agama kita lebih daripada kita tahu tentang agama kita. Tapi di situlah kata Allah Ta'ala, mereka lah syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Mereka tengok bayinah ni, kaji Quran, kaji Nabi SAW, bukan untuk masuk Islam, tapi mereka nak merosakkan Islam, menjadi hujah kepada mereka untuk menentang Islam. Sebab itu kata Allah, syarrul bariyah. Orang yang macam ni lah adalah sejahat-jahat makhluk. Baik tuan-tuan, saya tak habiskan di sini. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita akan sambung, dan mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kemanisan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kita untuk terus konsisten istiqamah membaca Quran sampailah ke akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.